السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. اللهم نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة نبيه ورسوله صلى الله عليه وسلم، والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Tuan Imam, Tuan Bilal dan seluruh ahli jawatan kuasa, Tuan Nazir dan seluruh para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang limpahan kurniaan dan curahkan kepada kita daripada nikmat-nikmat yang begitu banyak, nikmat-nikmat yang begitu luas dan rahmat Allah. Jadi dengan nikmat-nikmat tersebut kita sama-sama dapat mentaati Allah, sama-sama kita dapat melaksanakan perintah Allah, dan dengan nikmat kefahaman, sebahagian kefahaman yang kita miliki berkaitan dengan agama, kita dapat jauhkan diri kita daripada melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Para jemaah yang dirahmati Allah, jadi pada malam ini kuliah kita berbentuk umum. Jadi tidak ada tajuk yang khusus yang diberikan kepada saya untuk berkongsi dengan para jemaah sekalian. Jadi saya pun masih mencari tajuk untuk kita sama-sama dapat menimba ilmu, pengetahuan berkaitan dengan agama, insya-Allah. Jadi sana ada beberapa topik untuk kita berkongsi pada malam ini. Mungkin kita hampir juga dengan peristiwa Isra' dan Mi'raj. Jadi mungkin topik ini saya pun mungkin akan bicarakan, tapi masih lagi sampai sekarang memilih topik yang sesuai ataupun yang boleh kita kongsikan bersama. Dan saya juga ingin juga berkongsi berkaitan dengan riwayat hidup Imam Al-Quran dengan tuan-tuan dan puan-puan. Di Imam Al-Quran, yang mana kita membaca Al-Quran, ya, bacaan kita ini disandarkan kepada siapa? Kita tengoklah, insya-Allah. Semoga Allah Ta'ala permudahkan urusan kita pada malam ini, insya-Allah. Mungkin saya memilih untuk berkongsi berkaitan dengan imam. Apabila kita sebut imam, secara umumnya kita faham kalau imam ini orang yang kita ikut, itu panggil imam. Pemimpin dipanggil imam. Imam solat pun dipanggil imam. Imam mazhab kita panggil imam. Kerana apa dipanggil imam? Kerana dia adalah syakhsun yutba', iaitu sosok yang diikuti. Dipanggil imam, dia adalah orang yang mana dia diikuti. Apabila orang yang diikuti, sudah tentu dia memahami banyak perkara. Banyak perkara pada kedudukan dia nak buat apa. Imam solat, dia mesti tahu
sebahagian besar daripada hukum hakam salat. Kalau dia tak tahu, mana mungkin dia boleh jadi imam. Kalau tidak tahu, mana mungkin boleh jadi imam salat. Begitu juga imam pemerintah, mesti dia tahu sebahagian besar daripada cara-cara ataupun undang-undang pemerintahan berkaitan dengan pemerintahan. Kalau dia tak tahu, susah, ataupun dia tak boleh duduk di tempat untuk dia memerintah. Begitu juga orang panggil imam keluarga. Bila dikatakan imam keluarga, dia mesti tahu, mesti dia pandai untuk mengurus keluarga dia. Imam juga. Tetapi di sini kita ingin membicarakan berkaitan dengan imam Al-Quran. Imam Al-Quran, Al-Quran dibaca seperti mana ia diturunkan. Berdasarkan hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'an kama unzil." Bacalah Al-Quran seperti mana ia diturunkan. Sirah hadis ini sama seperti baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian seperti mana kalian melihat aku salat. Iqra'ul Qur'an kama unzil. Bacalah Al-Quran seperti mana ia diturunkan. Jadi kita tak tahu Al-Quran ini diturunkan macam mana. Kita juga tidak tahu bagaimanakah Nabi sallallahu alaihi wasallam salat. Dan kita akan dapat tahu dengan cara kita belajar cara salat yang sempurna, cara yang ditunjukkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui riwayat-riwayat yang banyak, daripada hadis-hadis yang dihimpunkan oleh para a'immatul mazahib, yang dihimpunkan oleh imam-imam mazhab yang memahami hukum hakam agama. Di sana ada mazhab Abu Hanifah, di sana ada mazhab Maliki, di sana ada mazhab Syafi'i, di sana ada mazhab Hambali. Salah satu daripada 4 mazhab ini, kalau kita ikut, kita tidak akan sesat, kerana mereka ini mengambil sumber daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Begitu juga Al-Quran, cara baca Al-Quran. Kita baca Al-Quran, bacaan kita disandarkan pada siapa dia? Adakah kita kata bacaan aku ni disandarkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam terus? Siapa baca selain daripada apa yang aku baca ini salah. Jadi kita pun tidak tahu. Bacaan Al-Quran disandarkan kepada imam-imam Al-Quran, iaitu imam-imam qiraat. Seperti mana kita pernah dengar pada tahun-tahun sebelum ini, kerajaan melaksanakan program dia panggil Akademi Al-Quran, iaitu Akademi Al-Quran. Di sana mereka memperlihatkan kepada kita bentuk-bentuk bacaan Al-Quran, bentuk-bentuk bacaan Al-Quran, yang mana bentuk-bentuk bacaan tersebut warid mutawatir, dia datangnya sampai kepada kita ni secara tawatur. Secara tawatur ini secara yang mana tidak ada seorang pun boleh menolak cara tersebut, menolak berita tersebut. Tawatur. Al-Quran ini semua ayatnya adalah mutawatir.
mutawatiratun. Kalau hadis mutawatir ni tidak banyak, sikit. Antara hadis yang dikatakan mutawatir, hadis berkaitan dengan bayanul Islam wal iman wal ihsan wa wal amaratis sa'ah, itu hadis yang berkaitan dengan keterangan berkaitan dengan Islam, iman dan ihsan dan tanda-tanda kiamat. Ini dikatakan hadis ini bentuknya mutawatir. Manakala Al-Quran, syaratnya dikatakan Al-Quran ini berlaku perpindahannya kepada kita sampai kepada kita secara mutawatirah. Jadi mutawatirah ni tidak ada seorang pun yang boleh mengingkari datangnya Al-Quran itu walaupun satu huruf. Apabila seseorang itu mengingkar salah satu daripada huruf-huruf Al-Quran, maka dikatakan dia faqad kafara, dia adalah terjatuh dalam kafar. Ini Al-Quran. Jadi Al-Quran mempunyai 10 imam yang masyhur. Mazhab fiqh berapa? 4 yang mu'tabar. Manakala Al-Quran imamnya yang menyampaikan ataupun membaca kepada masyarakat pada ketika itu, mereka ini mempunyai 10 imam Al-Quran. Bila sebut imam, bacaan ketika itu disandarkan kepada mereka. Kita punya bacaan disandarkan, bacaan Al-Quran yang kita baca sekarang ini, kepada imam yang ke-5 daripada 10 imam Al-Quran. Imam yang ke-berapa? Yang ke-5. Bacaan kita ini disandarkan kepada imam ahli Kufah. Imam ahli Kufah mempunyai 3 imam yang besar, imam-imam Al-Quran. Jadi imam yang ke-5, Imam Asim Al-Kufi. Imam Asim Al-Kufi. Jadi bacaan kita ni sampai kepada Imam Asim. Siapa dia Imam Asim yang kita ingin kongsi pada malam ini? Nama beliau adalah Asim. Asim bin Abi An-Najud. Asim bin Abi An-Najud. Dikatakan nama bapa beliau adalah Abdullah. Cuma gelaran kepada Abdullah itu adalah Abu An-Najud. Nama mak kepada Asim adalah Bahdalah. Sebahagian para ulama apabila menyebut latar belakang Asim ini ataupun menyebut tentang Asim, mereka menyebut Ibnu Bahdalah. Jadi anak kepada Bahdalah, ibu kepada seorang imam Al-Quran. Gelaran juga kepada Asim ini, orang panggil Asim Abu Bakr. Beliau adalah daripada Bani Asad, dan beliau adalah imam ahli Kufah. Asadiyun Kufiyun, iaitu dari Bani Asad dan imam ahli Kufah. Dan salah seorang daripada imam yang 10, iaitu imam yang ke-5. Seperti Asim ini, para ulama mereka tidak dapat para ulama, iaitu para sejarawan, mereka tidak dapat tarikh lahir secara tepat berkaitan dengan Asim.
tetapi beliau adalah seorang tabi'i jalil, iaitu seorang tabi'in yang mulia. Orang tabi'in ni mulia. Seorang tabi'in ni siapa dia? Mereka yang pernah melihat para sahabat. Imam Asim radhiyallahu anhu, beliau mempunyai dua kawan karib daripada kalangan para sahabat. Dua kawan karib ataupun dua sahabat dari kalangan sahabat. Dua orang sahabat yang begitu rapat. Imam Asim rapat dengan dua orang ni. Siapa dia mereka? Seorang adalah Abu Ramthah Ar-Rifa'i. Abu Ramthah Rifa'ah At-Tamimi. Abu Ramthah Rifa'ah At-Tamimi. Ini salah seorang sahabat Imam Asim. Dan seorang lagi Al-Harith bin Hasan Al-Bakri. Jadi mereka ini, Imam Asim ini bersuhbah dengan mereka. Bila sebut suhbah ni, duduk kerap. Kalau tak kerap tu bukan suhbah. Tak kerap tu dia panggil kawan. Saya ada kawan seorang. Kalau selalu dia panggil sahabat. Sebab tu sahabat Nabi digelar sahabat. Sebab mereka ni melazimi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau hanya Assalamualaikum, salam, sehat, makanlah, makan. Itu tak panggil sahabat. Itu panggil apa dia? Itu kenal. Kenal lah dia. Dia sahabat saya. Rapat dengan dia. Tanya kau tu, dah tak rapat. Jumpa tegak macam tu saja. Kalau tegak macam tu bukan sahabat. Itu dia panggil kenalan. Kenal lah dekat masjid. Tapi kalau sahabat, sentiasa bersama. Jadi Imam Asim ini ada dua orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau menjadikan dua sahabat ini sahabat beliau. Bukan sekadar sahabat, malah Imam Asim banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada dua orang sahabat tersebut. Terdapat dalam kitab, dalam Musnad Imam Ahmad, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Asim. Begitu juga dalam kitab hadis Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam, terdapat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Asim. Dan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Asim adalah thiqah, hadis sahih, tidak dhaif. Kerana Imam Asim ini adalah Imam Al-Quran. Mana mungkin Imam Al-Quran melakukan penipuan? Tidak. Jadi Imam Asim ini, beliau mengambil bacaan beliau. Jadi mengambil bacaan beliau, membaca Al-Quran dengan guru beliau 3 orang. Imam Asim ni antara imam yang tua, Beliau mengambil bacaan Al-Quran dengan 3 orang guru, dan 3 orang ni juga adalah tabi'in, bukan sahabat. Seperti mana kita pernah sebut sebelum ini, bukan semua sahabat membaca Al-Quran, mengambil Al-Quran dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat ramai. Sahabat terlalu ramai. Puluhan ribu sahabat jenuh nak dengar Nabi. Jadi orang-orang yang hampir dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sahaja yang dapat mengambil bacaan Al-Quran terus dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kalau Imam Asim, ramai orang dapat baca dengan dia. Sebab apa? Dia memang tumpu untuk mengajar masyarakat Al-Quran.
Nabi SAW bukan mengajar Quran sahaja. Nabi SAW adalah ketua, seorang Rasul yang menjadi ketua negara, ketua umat Islam seluruhnya, dan ketua bumi secara seluruhnya, dan bahkan ketua dunia dan akhirat, sayyidul awwalina wal akhirin, tuan. Jadi ini Nabi SAW. Hanya beberapa orang sahabat yang betul benar-benar hampir dengan Nabi SAW baca dengan Nabi SAW. Jadi Imam Asim mempunyai 3 orang guru. Beliau membaca dengan Abu Abdurrahman Abdullah bin Habib bin Rabi'ah As-Sulami. Ini guru pertama, Abu Abdurrahman Abdullah bin Habib bin Rabi'ah As-Sulami. Kita sebut Asim ni sebab bacaan kita ni disandarkan kepada beliau. Tetapi kita tidak menyebut bacaan Asim. Kamu baca dengan bacaan siapa dia? Asim. Bukan, kita tak sebut bacaan Asim. Kita disebut dengan bacaan Hafs an Asim. Disandarkan kepada anak murid dia, disandarkan kepada dia. Dan kita baca bacaan disandarkan kepada Hafs terus ke? Tidak. Bacaan kita ini disandarkan kepada Asy-Syatibi. Sebab apa dia? Orang yang meriwayatkan bacaan Asim daripada Hafs ada 2 orang yang masyhur, iaitu Amr bin As-Sabah dan yang kedua Ubaid bin As-Sabah. Dan kita tidak sandarkan terus kepada Amr bin As-Sabah ataupun Ubaid bin As-Sabah. Bacaan kita ni disandarkan kepada Asy-Syatibi, yang mana kita panggil itu jalur Asy-Syatibi. Kita pernah dengar orang baca Mak Jaiz 2 harakat. Mak Jaiz 2 harakat pun banyak jalur-jalur yang meriwayatkan daripada salah seorang Amr bin As-Sabah ataupun Ubaid bin As-Sabah. Jadi ini kalau kita tengok meneliti jalur-jalur bacaan Hafs an Asim yang disandarkan oleh Imam Asim kepada Imam Asim, iaitu kita akan dapati jalur yang sangat banyak, malah melepasi 50 jalur. Kita baca satu daripada dia, Syatibi. Jadi kita tak hebat mana pun. Kita ni biasa saja. Kita ini tidak boleh menyamai orang yang digelar imam. Tak kira lah, bila katakan imam Al-Quran, kita ni biasa saja. Bila kata imam mazhab, kita ni tak ada apa. Kita ni bukan kata kacang, kita ni habuk pun tak ada. Mereka itu hidup pada qurun yang terbaik dan digelarkan imam. Jadi bacaan, perbuatan disandarkan kepada mereka. Disandarkan kepada mereka. Ini berkaitan dengan Imam Al-Quran. Itu guru kepada Imam Asim yang pertama Abu Abdurrahman Abdullah bin Habib bin Rabi'ah As-Sulami. Dan yang kedua, guru yang kedua Abu Maryam. Sabda Abu Maryam Zurr bin Hubaysh, salah seorang tabi'in yang juga banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga Abu Amr Sa'd bin Ilyas Asy-Syaibani. Ini adalah 3 orang guru Asim yang masyhur. Dan mereka
bertiga tadi, mereka bertiga, ataupun kita sebut salah satu-satu. Abu Abdurrahman bin Abdullah bin Habib bin Rabi'ah As-Sulami baca dengan 5 orang sahabat. Abu Abdurrahman bin Abdullah Abu Abdurrahman Abdullah bin Habib bin Rabi'ah As-Sulami baca dengan 5 orang sahabat. Zurr bin Hubaish, Abu Maryam Zurr bin Hubaish baca dengan 3 orang sahabat. Manakala Abu Amr Sa'd bin Ilyas Asy-Syaibani baca dengan seorang sahabat sahaja. Dapat? Jadi Abu Abdurrahman baca dengan siapa dia? Beliau baca dengan Abdullah bin Mas'ud. Beliau baca dengan Ali bin Abi Talib. Beliau baca dengan Ubay bin Ka'ab. Beliau baca dengan Zaid bin Thabit. Beliau baca dengan Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Dan mereka berlima ini baca dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada sini antara Imam Asim dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada 2 tangga. Dan Zurr bin Hubaish baca dengan 3 orang sahabat. Beliau baca dengan siapa dia? Beliau baca dengan Abdullah bin Mas'ud. Dan beliau baca dengan Uthman bin Affan dan Ali bin Abi Talib. Manakala Asy-Syaibani baca hanya dengan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi sahabat tadi yang 5 orang tadi ni baca dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Asim, para ulama menyebut berkaitan dengan Imam Asim. Sabda Imam Asim ini, beliau adalah imam yang mana padanya sempurnanya masyiyikhatul iqra. Masyiyikhah adalah satu kedudukan yang tinggi pada ilmu yang berkaitan dengan agama, iaitu kalau Al-Quran dia panggil masyiyikhatul iqra. Dan beliau duduk di tempat yang paling atas dalam Al-Quran. Sebab tu digelar imam, bacaan disandarkan kepada beliau. Jadi masyikhah yang diduduk oleh Imam Asim di mana? Di Kufah. Jadi masyarakat Kufah mereka menyandarkan bacaan mereka kepada Imam Asim. Dan bacaan Imam Asim sekarang ini masyhur di seluruh dunia yang kita baca sekarang. Jadi Imam Asim ini beliau adalah imam yang masyhur pada ketika itu. Dan ramai manusia yang pergi ke Kufah semata-mata ingin mengambil manfaat, ingin membaca dengan beliau, mengambil Al-Quran daripada seluruh pelosok dunia Islam pada ketika itu. Beliau bukan sekadar pakar Al-Quran, bahkan beliau mengumpul al-fasahah, at-tajwid, ilmu ittifaq, ilmu tahrir, iaitu al-fasahah, iaitu ilmu al-arabiyah, bahasa Arab. Dan beliau ni adalah orang yang sangat mahir, sangat fasahah. Fasahah ni apa dia? Sangat fasih dalam bahasa Arab, dalam berbicara. Beliau tidak tergagap, tidak tercungap-cungap dalam percakapan. Alim orangnya. Wa kana ahsanun nasi sautan bil Quran. Imam Asim ini salah seorang imam yang suaranya lunak, sedap, suara sedap. Kadang-kadang kita dengar dia ni hebat Al-Quran tapi suara tak sedap. Sebab bacaan Al-Quran
Suara sedap ni adalah kurniaan daripada Allah kepada mana-mana hamba yang dia nak bagi. Ada orang suara tak sedap. Kalau semua suara sedap, habis semua jadi imam. Semua suara sedap, jadi semua kalau masuk pertandingan dapat nombor 1. Jadi susah juri nak bagi markah. Jadi Imam Asim ini salah seorang imam yang dikurniakan suara yang bagus. Dalam para sahabat Nabi SAW yang memiliki suara yang bagus, yang sedap, siapa dia? Abu Musa Al-Ash'ari. Abu Musa Al-Ash'ari dikurniakan suara yang bagus, yang sedap. Oleh kerana itu Nabi SAW bersabda, laqad utita mizmaran min mazamiri ali Dawud. Sesungguhnya engkau, wahai Abu Musa, dikurniakan suara yang bagus daripada suara Nabi Dawud alaihi salam. Nabi Dawud suara sedap. Dikatakan dalam riwayat, apabila Nabi Dawud membaca kitab Zabur, daun yang gugur pun berhenti. Suara sedap. Macam mana tu, wallahu alam, sedap betul lah. Berkata anak murid kepada Imam Asim, la uhsi ma sami'tu Aba Ishaq As-Sabi'i yaqul. Aku tak dapat hitung berapa banyak yang aku dengar daripada Abu Ishaq As-Sabi'i berkata mengenai Imam Asim. Apa dia kata? Ma ra'aitu ahadan aqra'a lil Qur'ani min Asim bin Abi Najud. Jadi beliau selalu kata, As-Sabi'i ini selalu kata, aku tak pernah lihat lagi orang yang lebih mahir membaca Al-Quran daripada Asim bin Abi Najud. Dan Nabi kita kata bacaan dia sangat bagus dan suaranya sangat sedap. Wa kana aliman bis sunnah. Imam Asim ini adalah seorang yang ahlim dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan daripada sudut ilmu sahaja, bahkan beliau sangat tahu berkaitan dengan fi'lin Nabi sallallahu alaihi wasallam dan qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, taqririn Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang berkaitan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau sangat mengetahui, alim. Lughawiyan, beliau adalah seorang ahli lughah, iaitu ahli bahasa Arab. Bukan semua orang Arab tahu bahasa Arab, tetapi orang Arab memiliki kelebihan orang yang tahu memahami bahasa Arab yang sempurna. Itu dipanggil al-ulama. Al-ulama, mereka memahami. Kalau main keperkataan duduk kat sini, apa maksud dia? Kalau dikatakan bid'ah ataupun muhdath dalam hadis ataupun dalam perbuatan para imam, apa maksud dia di situ? Bukan maksud dia muhdath, benda baru ni benda tu buruk, tidak. Sedangkan Umar bin Al-Khattab pun ketika mana beliau melakukan solat sunat tarawih 20 rakaat, apa dia kata? Ma ajmala hadhihi, ma ajmala atau ma ahsana hadhihi bid'ah. Dia menggunakan perkataan bid'ah. Indahnya, bagusnya bid'ah ini. Jadi memahami, para ulama ni memahami makna apa-apa ungkapan dalam bahasa Arab ni, mereka sangat luas memahaminya. Jadi dia lughawiyan, nahwiyan, dan beliau ni sangat memahami ilmu nahwu, faqihan, dan sangat mendalami ilmu fiqh. Itu Imam Asim. Berkata Yahya bin Adam, salah seorang ulama riwayat,
Haddatsana Hasan bin Salih, telah Hasan bin Salih cerita dekat kami. Apa dia kata? Ma ra'aitu ahadan qat afsaha min Asim idza takallama kada yudkhiluhu khuyala. Jadi Hasan bin Salih kata apa? Aku tak pernah tengok seorang pun yang lebih fasih daripada Asim dalam berkata-kata. Apabila Asim ini berkata-kata, seolah-olah macam beliau ini, macam dia ini seorang yang sangat sombong, yang riak, macam nak tunjuk-tunjuk. Apa maksud nak tunjuk ni? Maksud dia perkataan yang keluar daripada mulut Asim ini perkataan yang sangat tinggi. Itu panggil ulama, mereka sangat petah berbicara. Anak murid beliau kata apa? Abu Bakar bin Ayyash qala li Asim, Asim berkata kepada aku, maridtu sanatain, aku pernah sakit selama 2 tahun. Jadi sakit selama 2 tahun ni sakit yang berat, yang tak mampu nak membaca Al-Quran. Falamma qumtu, jadi satu hari aku dah sihat daripada sakit. Qara'tul Quran, aku pun baca Quran. Fama akhta'tu harfan, tak ada berlaku salah pun walaupun satu huruf. Itu nak menunjukkan bahawa Al-Quran ini menjadi sajiyatun, dah jadi darah daging beliau. Dah azan ke? Okey, kita beri pada azan. Wa'af maqam Muhammad alladhi wa'ad innaka la tukhliful mi'ad. Para jemaah yang dirahmati Allah, kita sambung, kita selesaikan riwayat hidup Imam Asim rahimahullahu ta'ala. Para jemaah yang dirahmati Allah, Imam Asim berkata, Hammad bin Salamah, beliau berkata, aku melihat Habib bin Ash-Shahid, dan juga aku melihat Asim bin Bahdalah. Mereka mengambil upah dalam mengajar ilmu Al-Quran. Beliau melakukan perbuatan tersebut kerana beliau melihat gurunya iaitu Abdullah bin Habib As-Sulami juga melakukan perkara tersebut. Jadi mengambil upah dalam mengajar ilmu agama adalah harus dalam kebanyakan pandangan para ulama. Jadi apabila seorang itu tidak berhajat kepada upah, beliau tidak perlu ataupun tidak memerlukan upah tersebut, maka tidak menjadi satu paksaan ataupun haraj kepadanya. Ini berlaku kepada salah seorang imam ahli Kufah, iaitu Imam Hamzah Az-Zayyad. Imam Hamzah Az-Zayyad itu imam yang ke-6 imam Al-Quran. Beliau adalah saudagar minyak wangi, orang kaya. Jadi beliau juga melakukan ekspor ataupun import. Bisnes orang peniaga. Imam Hamzah ini orang yang kaya. Beliau tidak mengambil sebarang apapun pemberian daripada orang yang pernah belajar dengan beliau. Ini Imam Hamzah. Pernah suatu ketika Imam Hamzah radhiyallahu anhu pada suatu hari panas terik, musim panas di Kufah. Bila musim panas, kalau kita tengok orang yang pernah pergi Mekah dia tahulah, panas ni kalau kita basuh baju, kita naik atas sutuh dia panggil, iaitu atas sekali bangunan, kita sidai baju yang tak spin pun, kita perah sendiri, setengah jam kering.
Jadi nak beritahu panas yang bersangatan. Suatu hari Imam Hamzah lalu di hadapan salah seorang anak murid dia. Jadi apabila cuaca yang tersangat panas, anak murid ni kesian tengok guru lalu bagi segelas air. Imam Hamzah tak terima air tersebut. Sebab apa? Orang tadi yang bagi ini pernah belajar dengan aku Al-Quran. Jadi dia tak nak. Siapa-siapa yang pernah belajar dengan aku Al-Quran, aku tak akan ambil apa-apa pemberian walaupun hadiah daripada dia. Apa dia cakap, beliau kata, arju, ataupun dia sebut arjul firdaus. Aku ni hanya inginkan, aku ni hanya inginkan syurga firdaus. Ini yang dilakukan oleh Imam Hamzah. Tetapi Imam Asim melakukan, Imam Asim mengambil upah daripada orang yang belajar dengan dia. Sebab Imam Asim ni bukan saudagar minyak wangi, bukan orang yang kaya, orang yang perlu sara hidup dan sebagainya. Ini Imam Asim. Dan juga Hamzah, Imam Hamzah pun juga pernah mengaji dengan Imam Asim. Imam Hamzah, imam yang keenam, pernah belajar dengan Al-Imam Asim, iaitu Imam Al-Quran yang kelima. Suatu hari Imam Ahmad bin Hanbal, sabda Imam Ahmad bin Hanbal, pengasas mazhab Hanbali, ditanya mengenai Asim, mengenai Imam Asim. Apa dia kata? Faqal rajulun salih, beliau adalah seorang yang salih, khairun, orang yang baik, thiqatun, orang yang thiqah, wathaqahu Abu Zur'ah atau Abu Zur'ah wa jama'atun. Itu bahagian para ulama hadis menggelarkan kepada Imam Asim ni adalah orang yang thiqah, yang dipercayai, dipercayai periwayatannya. Abu Hatim berkata, Imam Asim ini adalah kedudukannya adalah as-sidqa. Dan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Asim terdapat dalam kutubus sittah, iaitu terdapat dalam Sahih Al-Bukhari, terdapat dalam Sahih Muslim, terdapat dalam Sunan At-Tirmidzi, Sunan Abi Dawud, Sunan Ibnu Majah, dan Sunan At-Tirmidzi, An-Nasai. Dan berkata anak murid Imam Asim ketika mana Imam Asim ini hampir meninggal dunia, beliau mendengar daripada mulut Imam Asim mengulangi ayat Al-Quran, satu ayat yang mana beliau sebut thumma ruddu ilallahi maulahumul haqqa. Jadi ayat ini beliau mengulangi sehinggalah meninggal dunia. Beliau membaca ayat tersebut seperti mana beliau membaca di dalam salat, iaitu dengan fasih, dengan tajwidnya, dan dengan dengan hafalan yang sangat kuat. Thumma ruddu ilallahi maulahumul haqqa, dengan tajwid yang sahih. Nak meninggal dunia ala firashil maut wa qad ihtudira. Apa maksud qad ihtudira? Masa nak meninggal dunia. Ihtudira maksudnya masa nak meninggal dunia. Baca ayat tersebut, thumma ruddu ilallahi maulahumul haqqa, mengulangi ayat tersebut dengan tajwid yang sempurna, dengan ingatan yang kuat. Jadi para ulama mengatakan apa dia? Sara fihi sajiyatun, Al-Quran ni dah jadi darah daging dia, maka dia mampu membaca dengan bacaan tersebut. Dan meninggal dunia Imam Asim pada akhir tahun 127 Hijrah di Kufah. Jadi Imam Asim ini umur beliau hampir 100 tahun. Jadi kalau kita tengok balik imam-imam Al-Quran ini, umur mereka ini semua mencecah hampir 100 tahun. Allah Ta'ala kurniakan kepada mereka kesihatan, kekuatan dan
istiqamah mereka dengan Al-Quran ini luar biasa. Hebatnya imam-imam Al-Quran. Inilah sekadar perkongsian kita pada malam ini berkaitan dengan bacaan kita. Bacaan Al-Quran kita ini disandarkan kepada Al-Imam Asim bin Abi Najud Al-Kufi radhiyallahu anhu. Semoga Allah Ta'ala tanamkan dalam jiwa kita, dalam hati kita ini rasa cinta kepada para a'immah, para imam-imam Al-Quran, yang mana sandaran bacaan kita kepada mereka, juga kepada para imam mazhab, yang mana kita punya kelakuan kita, harian kita melakukan ibadah disandarkan kepada mereka, khususnya kepada Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Janganlah kita ada rasa rasa yang tidak baik dalam diri kita, rasa mereka ini lekeh, rendah kita ni lagi teruk. Kalau kita rasa mereka ini tak ada apa-apa, ataupun mereka ini ada kesalahan, kita sebenarnya telah melakukan kesalahan. Wallahu ta'ala alam. Semoga Allah Ta'ala ampunkan kelemahan kita, maafkan kita, ampunkan dosa kita terhadap kelakuan kita yang tidak baik terhadap orang-orang yang terdahulu. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. Jadi وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا, janganlah kita jadikan dalam diri kita ni غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا, jadi ada rasa yang tak baik terhadap orang yang telah beriman dahulu daripada kita. Jadi kita elokkan, perbaiki hubungan kita dengan mereka. Mereka ini orang yang awal, yang hampir dengan Nabi SAW, lebih tahu apa yang mereka sampaikan kepada kita. Subhanallah. Semoga Allah Ta'ala terima amal mereka dan terima kita masuk dalam zumrah mereka. Amin ya rabbal alamin. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Wa ufawwidu amri ila Allah, innallaha basirun bil ibad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.